apa? Okey, dengan rakaman video ini, okey, akan cikgu letakkan juga di dalam YouTube dan akan juga diberikan link dalam Google Classroom supaya kamu boleh buat revision lagi. Buat revision lagi. Itu paling penting yang kita mahu. Baik. Kita lihat tentang kebijaksanaan raja dan pembesar Melayu menangani cabaran barat. Maknanya di sini sebenarnya bab 8 cerita tentang apa tahu? Bab yang ketujuh kita cerita tentang rakyat yang menentang. Kita nak tengok bab 8 ni, raja dengan pembesar takkan buat tak tahu je. Raja dan pembesar takkan buat tak tahu, mestilah juga menentang kan. So kita nak tengok bagaimana raja dengan pembesar itu menentang dan menangani cabaran barat. Dan sebelum ini, kita telah lihat tentang protokol sempadan perjanjian Bangkok. Maknanya perjanjian Bangkok yang ditandatangani oleh British dan juga Siam telah memecah belahkan kerajaan Kedah dengan Kelantan. Patutnya ada kawasan-kawasan tu Kedah punya dan Kelantan punya habis diberikan kepada Siam. Jadi kerana apa? Kerana perjanjian Bangkok ini. Iaitu kita lihat tentang sempadan perjanjian itu telah menyebabkan kawasan-kawasan tertentu telah menjadi milik British dan ada kawasan-kawasan tertentu menjadi milik Siam. Kurang ajar. Sebab apa? Sebab diorang memecah belahkan negara orang lain. Amboi. Nampak tak? Betul. Okey, kenapa dia kena asingkan cikgu sedangkan tu milik kita? Betul. Okey, kamu tahu tak? Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa negeri-negeri seperti Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu semua, dia ada penasihat British. Bila penasihat British menganggap bahawa negeri-negeri itu dia punya. Dia punya. Dan dulu, negeri-negeri itu juga adalah kepunyaan Siam. Kepunyaan Siam. Jadi oleh sebab itu, mereka berdua menganggap bahawa jom kita bahagi-bahagikan. Sebenarnya dia orang tak sedar bahawa sebenarnya setiap negeri-negeri itu ada raja dia, ada sultan dia. Maknanya ada owner dia. Kenapa tak tanya owner? Kenapa tak tanya owner? Nampak tak di situ? Jadi ibaratkan seolah-olah macam jiran kamu, jiran kiri dengan kanan kamu berjumpa kat luar rumah kamu, bincang pasal nak bagi-bahagikan tanah dan rumah kamu. Tak tanya kamu pun. Nampak tak? Kamu siap berdiri kat luar. Korang bincang apa? Kita tengah bincang tentang nak bagikan rumah kau ni. Bilik tu nak bagi kat dia, bilik yang satu lagi bagi kat dia ni. Kau cakap apa? Korang mesti cakap apa? Ini rumah aku, kau tak tanya pun rumah aku. Kan? Nampak tak? Okay. So, itulah sebenarnya yang berlaku. Kita main vigilant dia ambil PS4. Yes. Kalau tak bakar darah tak sah. Betul. Betul tu. Baik, so macam Abdul Rahman tanya, cikgu, syarikat apa yang bertugas memasukkan negeri Sabah dan Sarawak dalam Malaysia? Sebenarnya tidak ada mana-mana syarikat. Sebenarnya apa yang berlaku adalah di mana nanti kamu akan belajar dalam tingkatan 5, di mana kita tahu bahawa Sarawak dengan Sabah, mereka berdua sebenarnya telah ditawarkan oleh Tunku Abdul Rahman untuk join dalam Malaysia. Ya, sebab utamanya adalah untuk mengelak daripada serangan komunis. Baik. So, betul Imanina. Dan Dahlia tanya, kalau kita lihat, Dahlia tanya, cikgu, legeh tu apa? Legeh tu sebenarnya adalah aliran air. Legeh tu ialah aliran air sungai. Sebab itu, kalau kamu lihat, sempadan negeri, kebanyakannya adalah melalui sungai. Contohnya iaitu negeri Perak dengan negeri Selangor. Negeri Perak dengan Selangor, tengah-tengah dia ada apa? Ada sungai, iaitu Sungai Bernam. So, kalau kamu cross je Sungai Bernam tu, maknanya kamu sampai Perak. Kalau daripada Perak, kamu cross je sungai tu, Sungai Bernam tu, maknanya kamu sampai Selangor. So, itu dipanggil legeh. Legeh sungai. Ya, betul. So, legeh sungai itulah yang telah dijadikan garis sempadan dalam perjanjian Bangkok. Yes. Okey, Iskandar kata, cikgu saya kata ikut undian. Bukan undian. Bukan undian. Sebenarnya ditawarkan kepada Sabah-Sarawak untuk join Malaysia. Okey, macam mana cikgu tahu? Mohon maaf cikgu cakap sebenarnya bukan nak belagak, bukan nak besar diri tapi sebenarnya cikgu baru je habis baca buku sejarah
STPM tingkatan 6. Okey, sejarah Malaysia dan juga sejarah dunia. Okey, sebab itu cikgu tahu. Sebab itu cikgu faham apa yang berlaku ya. Tebal ni kot buku dia. Cikgu baca. Jadi cikgu memang suka baca benda-benda macam tu ya, buku sejarah apa semua. Yes. Okey, pinjam. Tak adalah pula kan. Betul Iskandar. Cikgu. Alahai. Iskandar, sebenarnya ilmu yang cikgu ada ni hanyalah sikit saja berbanding lautan ilmu yang dimiliki oleh Tuhan. So Tuhan Allah bagi banyak, tapi ilmu yang cikgu ada tu sikit je. Cikgu masih lagi mencari dan membaca. Yes. Okay. Okay. Baik. It's okay. Analogi dia. Yes. Baik. Kemudian kita lihat, akibat sempadan itu kita telah lihat tentang reaksi pemerintah Perlis, Kedah yang mana kedua-dua ini murka dan mereka tidak suka membantah tindakan Siam dan juga tindakan British itu. Begitu juga dengan pemerintah Terengganu seperti Sultan Zainal Abidin III dan juga pemerintah Kelantan iaitu Sultan Muhammad keempat kecewa dengan tindakan British. Jadi nasib baik Johor je lain. Johor sebab apa? Sebab ada kebijaksanaan Temenggung Daeng Ibrahim. Di mana Temenggung Daeng Ibrahim ini telah kita katakan sebagai telah memperkuatkan kedaulatan negeri Johor dengan kebijaksanaan dia, iaitu dia telah menjamin keselamatan perairan negeri Johor supaya tidak berlaku sebarang kesulitan. Kemudian mengasaskan Bandar Iskandar Puteri, memodernkan pentadbiran negeri, eksploitasi hasil hutan dan juga memperkenalkan sistem kangcu. Maknanya inilah usaha-usaha iaitu Temenggung Daeng Ibrahim menyebabkan Johor berjaya untuk apa? Menyekat kemarahan British terhadap Johor. Siapa orang Johor kat sini? Siapa orang Johor kat sini? Sila angkat tangan. Wah, mak ayah kamu orang Johor ke kan? Anyone here? Berbanggalah anda kerana dulu cerita dulu, adanya pemimpin yang bijak. Johor tak, tapi sokong JDT. Sokong JDT ya. Betul. Baik. Kita nak lihat di sini. Kita sambung kat sini iaitu apa tahu? Tindakan Raja Melayu dalam menangani cabaran barat. Kita tahu bahawa sebenarnya zaman sekarang lah cikgu cakap tentang zaman sekarang. Zaman-zaman kamu semua para pelajar suka K-pop, BTS, suka Blackpink dan sebagainya kan. Kebanyakan generasi sebaya dengan kamu akan kata apa tahu? Bahawa sebenarnya kamu akan kata apa tahu? Cikgu, apa Raja-Raja Melayu ni buat cikgu? Aras, sip sikit. Sip sikit. Sip sikit. Megadeth ada apa basis baru basis baru. Baik. Alright. So kita lihat ramai akan kata apa tahu bahawa sebenarnya apa Raja-Raja Melayu buat itu yang banyak generasi yang akan bertanya. Macam tak buat apa-apa pun cikgu. Raja Melayu ni macam duduk je kan. Kamu kena tahu sebenarnya Raja-Raja Melayu ni daripada dulu mereka telah banyak menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri. Terutama sekali apabila negeri-negeri Melayu ini menghadapi cabaran barat. Kita lihat Raja-Raja Melayu menggunakan pelbagai strategi bagi menghadapi cabaran pelbagai cabaran perluasan kuasa barat demi melindungi kepentingan bangsa dan juga kedaulatan negeri. Kalau kita lihat di sini, dan Raja-Raja Melayu sebenarnya kebanyakannya berperanan sebagai apa tahu? Juru bicara. Iaitu menzahirkan, maknanya menyatakan suara membela nasib dan melindungi kepentingan bangsa melalui durbar. Ingat perkataan tu, durbar. Dan apakah itu durbar? Durbar ini ialah satu wadah, tapi sebenarnya apa tahu? Satu tempat pertemuan antara Raja-Raja Melayu dengan pihak British.
bagi membangkitkan isu-isu masyarakat tempatan yang terjejas akibat dasar pentadbiran British. Maknanya, Raja-Raja Melayu, Raja-Raja Melayu sedar sebenarnya apa tahu? Untuk menentang British dengan menghantar tentera-tentera, tak mungkin. Tak mungkin. Kerana apa? Kerana British memiliki senjata yang lebih moden. Strategi peperangan yang lebih moden. Jadi Raja-Raja Melayu ni buat apa? Macam mana kita ni nak melawan British ni? Iaitu kita akan menjadi juru bicara. So Raja-Raja Melayu ni lah yang wakil daripada seluruh rakyat bagi tahu dalam satu persidangan. Persidangan itu dipanggil Durbar. So Raja-Raja Melayu berbincang dengan British, dia bagi tahu apa? Better sebenarnya ingin menyatakan bahawa tindakan pelaksanaan cukai yang baru oleh British ini telah menyusahkan rakyat better. Maknanya apa? Raja menyuarakan menyuarakan suara untuk membela nasib. Yes, betul. Yes. So, kalau dia orang buat perbincangan ni mesti ada leader kan, siapa yang akan jadi lead dalam Durbar ni? Biasanya lead dalam Durbar ni adalah pihak British. British yang akan jadi lead dia, yang akan mendengar. Tapi zaman ni tak ada agung lagi ya. Tak ada agung lagi. Semua ada 9 orang. 9 orang raja. Jadi, kita lihat di sini bahawa by all ages, kalau zaman sekarang bahas yes, betul. So kalau kita lihat di sini, apakah tuntutan Raja Melayu melalui Durbar, maknanya melalui persidangan ini? Iaitu kalau kita lihat di sini ada lebih kurang ada 4 kali Durbar, 4 kali Durbar, maknanya 4 kali persidangan. Dan Durbar yang pertama iaitu di Kuala Lumpur pada tahun 1903, di mana kalau kita lihat Sultan Perak, Sultan Idris Murshidul Azam Shah, dia kata apa? Dia mengkritik mengkritik pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral. Maknanya, pemusatan kuasa ni maknanya apa tahu? Semua kuasa diberikan kepada Residen Jeneral. Tak ada pun agihkan kuasa kepada raja-raja, tak ada. Semua bagi pada Residen Jeneral. Dia mengkritik, apa ni? Semua kuasa bagi dekat Residen Jeneral. Jadi dia kata apa? Better mahu supaya kuasa itu dikembalikan kepada raja-raja. Kembalikan kuasa raja-raja. Sultan Perak, nampak tak? Dia kita kata sebagai dia out loud tentang perkara-perkara ini. Kemudian bagi dia mendesak supaya apa tahu? Mendesak supaya bilangan pegawai Melayu yang berada dalam pentadbiran British perlu ditambah dalam perkhidmatan kerajaan dan dilantik ke jawatan yang lebih tinggi. Ini apa ni? Dia komen apa tahu? Bagi dia komen bahawa pegawai-pegawai Melayu British ambil untuk jadi apa? Jadi tukang penghantar surat lah, tukang juru type lah, tentang juru tulis lah. Tak mau. Kami nak, better nak orang-orang Melayu diberi jawatan yang lebih tinggi sikit. Seperti pegawai ke, kemudian pembantu kepada Residen Residen General ke, tersyashol. Sekejap. Maknanya dia kena minum kopi lah tu. Iklan. Gelak korang Okay. So Iskandar kata, dia macam ngantuk je tu. Itulah. Politik sekarang sesama orang Melayu pun main kritik-kritik. Iyalah, betul. Itu nanti kita bincang Nanti kita bincang. Baik. Kemudian yang di Pertuan Besar. Syok dengar orang bercakap Melayu. Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan iaitu Tuanku Muhammad Ibni Yam Tuan Antah menuntut. Ini yang bagus. Menuntut bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi persekutuan. Yes, Tuanku Muhammad adalah anak kepada Yam Tuan Antah yang menentang British di Seri Menanti Terbaik Anas. Betul. Yam Tuan Antah. Dia kata, kami nak bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi persekutuan. Itu dibincangkan. So dia menentang dalam Durbar yang pertama di Kuala Lumpur pada tahun 1903. Kemudian, Durbar yang kedua berlaku di Pekan Pahang. Cikgu, betul ke bahasa rasmi
dengan bahasa persekutuan ada beza. Sebenarnya bahasa rasmi dengan bahasa persekutuan samalah, Usko, tak ada beza. Tak ada beza. Bahasa rasmi untuk Persekutuan Tanah Melayu adalah bahasa yang sama. Namun bahasa-bahasa lain masih boleh diamalkan. Jadi itu dari sudut perlembagaan negara kita lah. Okey, baik. Durbar yang kedua ataupun persidangan raja-raja yang kedua di Pekan Pahang tahun 1932. Cikgu kan, bila sebut negeri Pekan apa daerah Pekan kan, cikgu ingat kan kita punya mantan Perdana Menteri. Siapakah mantan Perdana Menteri yang menjadi wakil rakyat di Pekan? Iaitu bosku. Haji Ya, yeah, dia tak panggil tu kan, dia panggil bosku. Kan? Bos kita ya. Bosku. Okey, baik. Tak apalah kan. Tak nak cerita lebih-lebih kan. Tak baik mengumpat orang. Okey, tak apa. Okey. Kita lihat Durbar di Pekan Pahang. Sultan Perak, sekali lagi Sultan Perak Sultan Iskandar Shah mendesak supaya kuasa pemerintahan dikembalikan kepada Raja-Raja Melayu dan Majlis Negeri. Maksudnya apa? Dia dah mendesak daripada awal, agar kembalikan kuasa raja, tak nak juga. Jadi pada Durbar yang kedua, sekali lagi Sultan Perak desak lagi. Tapi kalau kamu perasan, Sultan Perak yang pada Durbar yang pertama Sultan Idris. Tetapi Durbar yang kedua adalah Sultan Iskandar Shah. Maknanya apa? Sultan Iskandar Shah ni anak kepada Sultan Idris tadi. Anak dia pun komplain. Apa ni? Memusatkan kuasa, memberikan segala kuasa kepada Residen Jeneral. Come on, beri balik kepada raja untuk kami berkuasa. Nampak tak? Dia komplain lagi. British, apa dia buat? Buat tak tahu je tu. Berapa tahun tu? 1903 hingga 1932. Almost 30 tahun tu. 30 tahun kemudian. 29 tahun lah, lebih kurang lah 29 tahun. Pun tak apa British buat tak tahu je, tapi kena faham Kena faham kenapa British lama sangat sampai 29 tahun tak buat apa-apa je. Kan dia tak bagi balik kuasa pun kepada raja-raja Melayu. Sebab bukan lupa, tapi sebab sebenarnya ada sesuatu yang berlaku. Ada sesuatu yang berlaku iaitu daripada tahun 1914 hingga 1918. Ada sesuatu yang berlaku pada tahun 1914 hingga 1918 menyebabkan British tidak memberi tumpuan kepada tanah Melayu. Apakah yang berlaku pada tahun 1914 hingga 1918 cikgu? Iaitu berlakulah Perang Dunia yang Pertama. First World War yang berlaku. Cerita First World War memang best gila kot. Serius best gila. Belajar tak nanti? Belajar masa form 4. Bab yang ketiga. Terbaik. Baca what movie? Yes. So itulah menyebabkan British mengabaikan perkara yang berlaku di tanah Melayu. Kena faham tu. Durbar yang kedua di Pekan Pahang. Durbar yang ketiga ataupun persidangan raja-raja yang ketiga iaitu di Kelang, Selangor. Di Kelang ni dekat je. Dekat je iaitu kalau kita lihat iaitu di Kelang, Selangor di mana? Yang ketiga ni iaitu yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan iaitu Tuanku Abdul Rahman menggesa British untuk berikan peluang perkhidmatan kepada buruh dari alam Melayu, khususnya orang Jawa, untuk menggantikan buruh Cina dan India di negeri-negeri Melayu. Sebab waktu itu kita tahu bahawa Indonesia pun dah banyak menghantar para pekerjanya dan ramai orang-orang daripada Indonesia telah datang ke tanah Melayu untuk bekerja. So Tuanku Abdul Rahman minta supaya British berikan peluang perkhidmatan kepada buruh daripada alam Melayu ini. Malah Sultan Pahang iaitu Sultan Abu Bakar Riayatuddin, nak sebut payah, mendesak agar British berikan perhatian kepada masalah orang Melayu yang tiada pekerjaan ataupun tiada tanah. Buruh tu apa cikgu? Buruh tu sebenarnya adalah pekerja. Buruh tu pekerja.
Buruh tu pekerja. Sebenarnya, okey, istilah buruh ini daripada sekecil-kecil kerja sampai setinggi-tinggi jawatan seperti Perdana Menteri, itu semua dipanggil buruh. Ya, dipanggil buruh. Cuma buruh ada dua kategori. Buruh yang mahir, buruh yang tak mahir. Kalau buruh yang mahir, dia ada degree, dia ada diploma, dia ada PhD. Itu buruh mahir. Buruh yang tak mahir, SPM dan ke bawah. Separa mahir pun ada kan? Ya, separa mahir ada. Iaitu buruh yang ada kemahiran seperti kemahiran membaiki kenderaan, kemahiran membaiki aircon. Itu separa mahir. Nampak tak? Okey, baik. Satu soalan out of box. Iaitu, korang pernah tak? Korang perasan tak gambar ni, wajah ini? Iaitu, okey, yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, iaitu Tuanku Abdul Rahman. Pernah tengok tak tuanku ini? Tak pernah tapi untuk pengetahuan kamu sebenarnya, bukan. Sebenarnya, korang tengok dia hari-hari. Ya, korang tengok dia hari-hari. Sebenarnya, dialah di gambar ini. Perasan tak? Kan sama tu. Kan sama tu. Nampak tak? Lain nilai duit muka sama. Yes, betul. Dialah yang di Pertuan Agong yang pertama. Tanjak pun sama. See? Okay. Itulah muka yang perempuan mau. Alamak. Oops. Idola semua wanita. Oops. No comment. No comment. Kan. Tapi memang macam tu. Dia kalau memang sebenarnya ini adalah orang kata apa? Pelembut hati wanita lah. Okay, so para wanita dalam kelas ini jangan marah gurau. Oops. Kan. Kami memahami. Okay. Jadi itulah iaitu Tuanku Abdul Rahman, okay, yang di Pertuan Agong kita yang pertama. Okay. Dan juga dia yang ada dalam duit kertas kita. Sebagai perempuan boleh memahami lagi. Ya, betul. Baik. Kemudian durbar yang keempat, okay, iaitu durbar di Seri Menanti Negeri Sembilan, di mana kalau kita lihat durbar ini, okay, Sultan Selangor, iaitu Sultan Hisamuddin Alam Shah, mencadangkan penubuhan Malay Girls College untuk meningkatkan pendidikan kaum wanita. Jadi ini antara isu-isu yang telah disuarakan oleh sultan-sultan dalam durbar-durbar. Maknanya dalam 4 durbar, sultan-sultan telah mengkritik dan memberi pelbagai cadangan. So durbar pertama di KL, yang kedua di Pekan Pahang, yang ketiga di Kelang, dan yang keempat di Seri Menanti Negeri Sembilan. Baik. Iskandar tanya, cikgu, macam mana nak ingat cikgu? Baik. Okey, sebenarnya kelas kita ini sebenarnya teknik sebaik-baik teknik untuk ingat iaitu apabila kamu gunakan nota yang sama, print out nota yang sama macam cikgu ni, kemudian kamu akan gariskan perkataan-perkataan yang mana cikgu juga gariskan mengikut apa yang cikgu garis. Jadi itu akan memudahkan kamu. Itu step yang pertama. Step yang kedua nanti baru kita lihat secara general, dan kemudian baru kita buat latihan dan kuis untuk lebih tambah faham. Ingat belajar sejarah dia tak boleh sekali belajar terus masuk semuanya 100%. No such thing. No such thing. Sebenarnya bila kamu belajar satu bab, bila kamu belajar pertama kali, dia akan masuk 10% aja. Kemudian apabila kamu mendengar penerangan, 10% lagi. Kemudian apabila kamu mengulang kaji, another 10% lagi. Kemudian bila kamu buat latihan, another 10% lagi. So dia kena berulang-ulang-ulang. So kena baca 10 kali ke? Tak. Cikgu tak kata tak semestinya ianya baca. Tetapi mungkin kamu boleh dengar. Sebab kamu tak rajin baca. Kantoi di situ. Kantoi di situ. Ya, sebab kamu tak rajin dengar, tak rajin baca. Kamu rajin dengar. Jadi
kamu boleh ulang-ulang video-video kelas cikgu tu berulang kali. Ya, itu lagi tambah faham. Betul tak? Ah, ya, anda terciduk baca dulu. Ya, terjarak arwah. Ya, kan? Kena wajib dengar from cikgu. I see. Okay, bagus. Kalau rajin baca lagi bagus. Tapi kalau dengar lagi best. Supaya apa? Supaya kamu dengar, oh macam ni. Macam tu. Okay, baik. So, bermakna perbezaan durbar-durbar ini iaitu perbezaan daripada segi tempat lokasi dia. Iaitu KL, Pekan Pahang, Kelang dan juga Seri Menanti. Itu perbezaan daripada segi lokasi. Okay, dan juga kamu lihat ada beberapa sahaja sultan-sultan yang menyuarakan dan mengkritik dalam setiap durbar itu. Okey, tak apa. Kita akan teruskan untuk diplomasi menangani tekanan British. Okey, so ada yang tanya, Mango tu siapa ya? Mango tu siapa? Entahlah, tapi boleh tak cikgu teka? Mango tu siapa ya? Fariba kan? Itulah. Okey. 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 Fariba, sila mengaku kalau betul kamu Fariba. Okey, baik. Alright. So kita pergi kepada diplomasi menangani tekanan British. Diplomasi menangani tekanan British. Apa itu diplomasi, cikgu? Diplomasi ni maknanya adalah cara berunding. Berunding untuk menangani tekanan daripada British. Contohnya kita lihat di sini ya. Pemerintah Kesultanan Johor dan juga Kesultanan Terengganu. Okey, baik. Baik, Mango. Okey, Pemerintah Kesultanan Johor dan Kesultanan Terengganu menunjukkan kebijaksanaan berdiplomasi, berketinggian peribadi dan juga semangat patriotik yang tinggi dalam menghadapi cabaran perluasan kuasa barat. Contohnya, diplomasi oleh Sultan Abu Bakar. Okey. Ingat tak tadi kita belajar tentang Temenggung Daing Ibrahim? Ingat tak? Temenggung Daing Ibrahim kan? Temenggung Daing Ibrahim tu, okey, pemerintahan Johor telah diserahkan pada beliau. Selepas Temenggung Daing Ibrahim, inilah anak dia, iaitu Sultan Abu Bakar. Ni anak dia. Ni anak Temenggung Daing Ibrahim. Sebenarnya dia nama dia Daing Abu Bakar, tapi dia telah naik menjadi Sultan, iaitu Sultan Abu Bakar. So dia ni memang hebat sikit. Dia ni memang hebat, iaitu apa tahu? Beliau ni atau baginda menjalinkan hubungan baik dengan kerajaan negeri-negeri Selat, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Okey, dan di sini kita lihat British telah mengekalkan Teluk Belanga, iaitu di Singapura, sebagai milik Kesultanan Johor. Okey, namun baginda dan kerabatnya menetap di Singapura sehingga tahun 1889 sebelum berpindah ke Johor, iaitu ke Bandar Iskandar Puteri. Ke Bandar Iskandar Puteri. Tapi dia menjalinkan hubungan baik. Kemudian, ini yang paling hebat. Baginda buat kunjungan ke England, bertemu dengan Ratu Victoria. Wow. Dalam kunjungan inilah, baginda dikurniakan gelaran Maharaja Johor. Maharaja tu bukan simply boleh pakai, orang lain yang kena bagi tau. Jadi sebab tu kalau kita lihat Ratu Victoria bagi Sir, sebenarnya dia punya betul-betul nama dia ialah dipanggil jawatan sebagai Sir. Sir iaitu Maharaja. Maharaja Johor pada tahun 1868, dan ini telah meredakan tekanan daripada Gubernur negeri-negeri Selat. Sebab apa? Negeri-negeri Selat, dia punya Gubernur kan British, pegawai-pegawai British. Bila Sultan tu dapat Sir, Sultan ni dapat Maharaja, so yang pegawai British kata apa? Tak boleh lawan ni. Ini memang dapat title daripada Ratu Victoria ni, daripada Queen ni. Ini memang kita kena respect. Kita tak boleh nak lawan. Nampak tak? Jadi kuranglah tekanan daripada Gubernur negeri-negeri Selat. Hebatnya. Dia orang tak jealous ke? Mau tak jealous? Mau tak jealous? Pegawai-pegawai British pun tak dapat lagi, dia dah dapat dulu. Mau tak jealous? Ya. Dia kan handsome. Ya.
Dan kalau tak silap, kalau silap maafkan cikgu, tapi kalau tak silap lah, kalau tak silap, okey, Sultan Abu Bakar inilah yang memperoleh isteri daripada Australia, kalau tak salah cikgu. Australia ke Britain? Salah seorang isterinya adalah daripada warga Australia ataupun Britain. Yes, nampak tak? Bukan calang-calang ya. Kan. Oh, segak. Nampak tak? Hebat tak hebat lah. Yes. Sempat. Nas, kau punya ayat yang sempat kau kan. Jangan kau kan. Apa salahnya? Kan? Okey. Iskandar tanya, cikgu, kenapa dia tak pakai tengkolok? Bagus soalan kamu. Bagus soalan kamu. Kamu tahu kan, sebenarnya Sultan Abu Bakar ini, okay. Kalau kita lihat, Sultan Abu Bakar ni sebenarnya, kalau ikut keturunan, dia bukan keturunan daripada keturunan raja. Faham kan? Dia keturunan Temenggung. Dia keturunan Temenggung. Dia bukan keturunan daripada Sultan. Sebab itu dia kurang untuk memakai tengkolok. Kurang. Okay. Kalau negeri-negeri lain memang keturunan diraja, sebab itu pakai tengkolok. Nampak tak? Itu perbezaan dia. Yes. Okay. Sekarang pakai tengkolok tak cikgu? Tak ada pun. Ya betul. Bab 6 pun ada. Bab 6 form 2 pun ada yang ini. Okay, betul-betul. Baik, Sultan Johor sekarang tak pakai tengkolok, dia masih pakai macam ni lah. Pakai macam ni, kemudian pakai songkok, macam tu lah. Kan? Kalau nak diikutkan, cikgu lagi melampau lah. Cikgu sendiri pakai tengkolok kan. Al-maklum lah. Ya, dia pakai beret, betul? Dia pakai beret. Tapi cikgu memanglah kena pakai. Cikgu kan Sultan California. Okey, baik. Seterusnya. Okey, yang ketiga. Okey, Sultan California. Okey, kalau kita lihat di sini, nombor 3. Okey, kebijaksanaan. Okey, kebijaksanaan cara Sultan Abu Bakar, iaitu apa tahu? Iaitu menubuhkan lembaga penasihat Johor di London, di mana baginda melantik ahli lembaga penasihat dalam kalangan pegawai British yang berpengaruh. Lembaga penasihat diambil daripada pegawai British yang berpengaruh. Untuk apa? Untuk membantu menasihati baginda dalam hal pentadbiran. Nampak tak? Dia ambil penasihat, dia yang lantik penasihat orang putih tau. Dia lantik penasihat orang putih. Hebat tak hebat lah. Nampak tak? So, itu antara kehebatan yang kita lihat tentang Sultan Abu Bakar. Berpengaruh. Maknanya pegawai-pegawai British yang ada kuasa, pegawai-pegawai British yang ada yang ada ternama, yang pernah banyak menyumbang kepada kerajaan British, pegawai itu yang diambil. Kan nampak? Macam cikgu lah, kalau let's say kalau cikgu menubuhkan pasukan bola sepak. Okey, menubuhkan pasukan bola sepak contohnya, cikgu akan ambil pegawai-pegawai cikgu yang berpengaruh untuk menjadi pegawai-pegawai dalam pasukan bola sepak cikgu. Contohnya siapa? Cikgu akan ambil seperti David Beckham ke jadi penasihat, kemudian Eric Cantona ke sebagai penasihat, Ronaldinho ke sebagai penasihat. Ini kan orang-orang yang berpengaruh dalam dunia bola sepak. Macam itulah. Filippo Inzaghi ke kan, betul? Macam itulah. Nampak tak? So itulah dikatakan sebagai orang-orang yang berpengaruh. So itu dari sudut diplomasi Sultan Abu Bakar Johor. Okey, memang terbaik. Dan seorang lagi yang kita nak lihat iaitu diplomasi oleh Sultan Zainal Abidin yang ketiga, iaitu dari negeri Terengganu. Ada orang Ganu sini? Ada orang Ganu sini? Orang Ganu. Inzaghi ya. Yes, betul. Yeah. Okay, ya, Syarul. Yes. Okay, kita lihat di sini. Sultan Zainal Abidin yang ketiga ini, yang pertama sekali iaitu apa tahu? Dia ni kebijaksanaan dalam rundingan. Baginda ni berani mempertahankan kedaulatan negeri. Malah baginda sanggup ke Singapura
untuk berunding dengan gubernur negeri-negeri Selat selepas perjanjian Bangkok 1909. Selepas perjanjian 09 tu, perjanjian Bangkok tu yang bahagi-bahagikan tanah tu, Sultan Zainal Abidin ni tak puas hati. Dia sendiri terus pergi ke Singapura, jumpa dengan gubernur negeri Selat untuk berunding. Nampak tak? Berani tak berani. Tak puas hati terus jumpa face to face. One by one. One by one terus. Ini Sultan Zainal Abidin ni bukan calang-calang ya. Terbaik. Kemudian menandatangani perjanjian British Terengganu pada 1910. Nampak tak? Dia pergi jumpa sana, hasil rundingan itu yang dia pergi ke Singapura tu membawa kepada perjanjian 1910 yang meminda, maknanya apa? Yang mengubah sedikit perjanjian Bangkok 1909. Terbaiklah Sultan Zainal Abidin ni. Dia tak puas hati dengan perjanjian Bangkok 1909 tu yang bagi-bagikan tanah tu. Dia sendiri jumpa pegawai British, Gubernur British di Singapura. Kemudian diorang pun bincang. Okeylah, British setuju. Okey, kita buat perjanjian baru. Perjanjian 1910. Yang sedikit mengubah perjanjian Bangkok 1909. Berani, babe. Dan dia kata apa? Baginda hanya bersetuju menandatangani perjanjian tersebut apabila kalau British mengakui Terengganu itu negeri yang merdeka. Dan baginda hanya menerima wakil British yang tidak mempunyai kuasa dalam pentadbiran negeri. Baginda minta ni, kau nak bagi pegawai letak kat negeri aku boleh, tapi without any power. Semua power kami punya. Kau punya pegawai tu hanya advisor saja, no power at all. Ambil kau. Ambil kau. Nampak tak? Punyalah memang berani dia ni kan. Jadi kalau kita lihat perjanjian tersebut telah menunjukkan sifat arif dan bijaksana Sultan Terengganu mempertahankan kedaulatan negeri. Yes. Dan kebijaksanaan baginda inilah berjaya menyekat kemasukan penasihat British ke Terengganu sampailah tahun 1919. Memang terbaiklah Sultan Terengganu ni. Memang terbaik. Tak puas hati, pergi jumpa terus. Dia dah jumpa terus, buat perjanjian baru. Dalam perjanjian baru pula katanya apa? Engkau orang kena akui ni Terengganu sebagai negeri merdeka, dan kalau engkau nak letakkan penasihat tu aku tak bagi power langsung. No power at all. Okey. Kalau dah macam tu baru kita sign. Memang berani gila lah. Oh, no wonder lah Syarul pun dia ada aura-aura Sultan Zainal Abidin ni. Oh, Syarul ni hebat ni. Orang Ganu lah kan. Terbaik lah. Memang terbaik. Nampak tak? So, ada dua orang sultan yang memang hebat. Iaitu Sultan Abu Bakar dan juga Sultan Zainal Abidin yang ketiga dari Terengganu. Terbaik. Betul-betul dia bawa sebagai pemimpin negerinya. Itu yang kita mahu. Bukannya pemimpin yang berebut jawatan, kemudian kes hari ni nak mencecah 21,000. Kan? Lepas tu 2-3 hari lepas ada kes yang mana yang orang para pendatang asing tu semua nak ambil vaksin kan, beratur rapat-rapat kan. Polis pula tak menghalang pula tu. Apalah nak jadi kan. Itulah apalah nak jadi. Mati kat tepi jalan je, makin sakit hati. Betul. Iklan. Kalau kita lihat kau perasan tak brother yang marah-marah tu? Brother yang marah-marah. Kena distance, social distance. Kan? Kemudian suruh dia kemudian dia siap-siap menangis lagi sebab apa? Sebab dia tak puas hati dengan tu kan. Dia suruh jauh sikit kan. Kamu rasa kamu kenal tak siapa dia? Kamu tahu tak sebenarnya dia adalah MC Plus punya orang. MC Plus punya founder tu.
Cikgu sebab tu cikgu semalam cikgu ada tengok video tu tahu. Cikgu macam, macam aku pernah tengok lah dia ni. Macam aku pernah tengok lah dia ni. Kemudian bila cikgu tengok, lah memang dia lah. Dia dengan cikgu, dengan kawan-kawan kita orang semua dalam grup tutor ni, kita orang kira ada klik-klik macam tu lah. Kita orang ada kenal-kenal satu sama lain. Kita orang ada macam tu. Cuma macam cikgu tak dapat lah nak join MC Plus kan. Sebab MC Plus tu terlalu besar. Cikgu ni apalah sangat kan. Tutor yang kecil-kecilan aja kan. Tak dapat lah nak join MC Plus. Dia orang hebat kan. Okey. Mana ada cikgu pun hebat lah. Tak lah. Okey. Okey. Oh ya ke? Tak adalah. Mana kecil cikgu? Oish, ya ke Iskandar? Korang tahu tak? MC Plus tu dia punya pelajar sampai 300, 500. Apa cakap gila dia orang ni kan. Kan? Cikgu marhain je. MC Plus boring ah. Oh ya ke? Kenal lah juga. Kenal lah juga kan. Baik, okey, tak apa. Okey. So itu yang kita belajar pada hari ini, iaitu berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh raja-raja Melayu. Oh ya ke? Okey. Baik, terima kasih. Okey, kita tahu bahawa raja-raja telah menggunakan durbar dan juga telah menggunakan diplomasi oleh Sultan Abu Bakar Johor dan Sultan Zainal Abidin. Dan kemudian kita lihat itu di negeri-negeri Melayu, iaitu negeri Melayu tidak bersekutu. Baik, bagaimana dengan keengganan pemerintah negeri-negeri Melayu Utara ini menerima penasihat British? Kita nak lihat kata kunci dia apa tahu? Keengganan pemerintah, tak mau. Pemerintah ni tak mau terima penasihat British. Lantak engkau lah. Okey, kita lihat. Tindakan British mengenepikan kewibawaan raja dan pembesar Melayu, maknanya mengenepikan kuasa raja dan pembesar Melayu di negeri-negeri Melayu bersekutu ini, telah menyedarkan pemerintah negeri-negeri Melayu Utara tentang ancaman ke atas kedudukan politik mereka. Jadi mereka berusaha untuk mempertahankan hak dan identiti negeri dan enggan menerima penasihat British yang dilantik selepas perjanjian Bangkok 1909. Dalam perjanjian Bangkok 1909 setiap negeri akan diberi seorang penasihat British. Dan diletakkan di negeri-negeri Melayu Utara. Ingat raja-raja tu nak terima. Tahu tak apa tugas penasihat British? Penasihat British akan memberi nasihat dalam hal pentadbiran terhadap sultan. Sultan nak disuruh beri nasihat. Kan? Pegawai British pula tu. Lepas tu wajib terima nasihat. Kalau cikgu lah sultan, penasihat datang sebelah. Tuanku, kan? Tuanku, sebenarnya tuanku kena, you have to do this. Contoh cakap Inggeris kan? You have to do this, tuanku. Cikgu, kalau jadi sultan, cikgu akan ambil keris. Cabut je keris, kan? Terus tikam dia. Shut up. Go. Tu je cikgu buat. Geram betul. Kau ni banyak cakap, you talk too much lah. Ambil kau. Nah. Boleh itulah. Kan? Geram betul, banyak cakap lah. Nak bagi nasihat lah, itulah, inilah kan. Duduk di sebelah, tikam je. Tikam je kan. Itulah, syadat boleh. Okey, baik. Nanti macam Maharaja Lela kena gantung. Itulah. Kan? Tak pun, betul lah, betul-betul. Cikgu sokong. Betul-betul, cikgu sokong. Macam Iskandar kata kan. Iskandar kata, cikgu jangan buat macam tu. Nanti macam Datuk Maharaja Lela kena gantung. Lah. Cikgu buat yang lain lah. Cikgu ambil. Bila dia nak bagi nasihat, tuanku, you cannot do this. Cikgu akan ambil. Cikgu buat sketch. Zorro. Macam Zorro. Dia tak mati. Tapi dia kan padan muka. Harry Potter. Oh, ada yang kat sini Oh, Harry Potter kan. Okay. Okay. So, Zorro. Okay. Zorro One Piece kan. Balik-balik apa salih? Kena conteng dengan Sultan padan muka kau. Okay. Puji kita. Yes. Jadi, itulah dia. Kita lihat kan. Padan muka. Nak sangat bagi penasihat. Geram je tengok kan. Okey, macam kita tengok. Baik. Penasihat British
di Perlis. Iaitu pada 15 Julai 1909, okey, iaitu nama dia Meadow Frost. Kenapa cikgu tengok nama Meadow Frost ni macam nama aiskrim Ada aiskrim Meadow. Ada sini kan. Nama aiskrim. Meadow Frost. Dia lantik sebagai penasihat British. Ini rasa-rasanya Meadow Frost ni kalau betul dia aiskrim, itulah kan, agak letak kat luar cair ni. Kan? Kan? Letak kat luar cair ni. Okey, jom kita lihat. Okey. Penasihat British. Okey. So, kita lihat Meadow Frost adalah penasihat British di Perlis. Okey, walaupun pemindahan naungan Siam kepada British berlaku pada tahun 1909, namun British dan Perlis tidak terikat dengan sebarang perjanjian rasmi. Maknanya, walaupun Siam dah serahkan Perlis kepada British, tapi Perlis dengan British tak ada apa-apa agreement tau. Jadi pada 28 April 1930, okey, lebih kurang dekat-dekat berapa tahun ni? Dekat 10 tahun jugalah. 20 tahun ya. Perjanjian Perlis British telah ditandatangani, menjadikan Perlis sebagai negeri Melayu terakhir menerima naungan British secara rasmi. Naungan jadi ingat naungan tu maknanya perlindungan. Ada beza naungan dengan taklukan. Negeri taklukan iaitu negeri yang dijajah. Negeri naungan, negeri yang dilindungi. Macam korang lah. Korang ni ada 55 orang kan. Ni 55 orang ni adalah di bawah naungan Cikgu Rafi. Korang ni naungan lah ni. Tapi cikgu tak takluk korang kan? Cikgu tak takluk korang. Nampak tak? Okey. Ya, okey, tak takluk lah tak takluk. Okey, susah nak takluk hati 55 orang tu. Tak boleh. Jadi, kita lihat di sini, perjanjian tersebut telah meningkatkan kawalan penasihat British terhadap pentadbiran negeri melalui Majlis Mesyuarat Negeri Perlis. Okey, so di sini kalau kita lihat, okey, mereka telah menerima penasihat British, namun begitu kalau kita lihat, okey, secara rasminya Perlis menjadi negeri naungan British pada tahun 1930. Dan penasihat British yang pertama adalah Meadow Frost. Nama aiskrim tu. Okey, itu di Perlis. Di Kedah. Penasihat British di Kedah. Ini kontroversi sikit. Ini memang kontroversi. Iaitu kalau kita lihat pada 15 Julai 1909, W.G. Maxwell menjadi penasihat British di Kedah dan okey, Sultan-Sultan memang enggan menerima W.G. Maxwell ni. So keengganan menerima W.G. Maxwell ini telah menimbulkan pertikaian dengan Majlis Mesyuarat Negeri Kedah yang diterajui oleh Tunku Mahmud. Maknanya pertikaian antara Majlis Mesyuarat Negeri Kedah dengan pegawai-pegawai British. So diorang bertikai kat situ. Okay. Jadi konflik ini berpunca daripada apa tahu? So kalau kita lihat konflik ni akibat daripada tindakan W.G. Maxwell sendiri yang dianggap melampau dalam mencampuri urusan pentadbiran negeri. Memang benda-benda yang melampau ini memang kita tak suka. Melampau sangat ni. Ni melampau. Jadi sebab itu Tunku Mahmud ni tak suka dengan W.G. Maxwell. Jadi apa yang kita lihat Majlis Mesyuarat Negeri Kedah menentang tindakan W.G. Maxwell untuk menuntut surat rasmi melalui Resident General. Maknanya kata apa? Menuntut surat rasmi mesti melalui Resident General. Maknanya kita tahu Majlis Mesyuarat Negeri Kedah kadang-kadang mereka kalau nak buat tindakan sesuatu mereka akan buat dalam bentuk surat rasmi. Dan surat rasmi kebiasaannya akan diperkenankan dan diperkenankanlah ataupun diluluskan oleh Sultan. Tapi W.G. Maxwell tak bagi. W.G. Maxwell kata apa? Kalau kau nak buat surat rasmi apa semua kan, kena dapat kelulusan daripada Resident General. Apa hal Resident General? Kami kena minta dengan Sultan lah. Kenapa surat rasmi mesti kena lalu Resident General pula? Nampak tak? Ini dah melampau. Ini dah melampau. Jadi itu dia siapa? Itulah dia. Dia minta macam tu.
Kemudian, ini satu. Ini satu isu lah. Satu isu, satu yang pertama, isu yang pertama. Isu yang kedua, kalau kita lihat tindakan WG Maxwell mengetepikan nama Kedah dalam surat rasmi. Dalam surat rasmi, ketepikan nama Kedah dan mengibarkan bendera Union Jack di kediamannya dianggap tidak wajar dan mencabar identiti negeri. Ini memang melampau. Hello, engkau duduk di negeri Kedah. Kau kena naikkan bendera negeri Kedah. Yang kau naikkan bendera Union Jack tu apa hal? Kau ingat ni kat London. Kau ingat ni kat Britain. Kalau kita orang pergi ke London, kita orang naikkan bendera Kedah. Kau rasa? Kau tak? Tak nak kan? Nampak tak? Jadi nampak WG Maxwell ni kan naikkan bendera Union Jack dekat rumah dia. Padahal rumah dia kat Kedah. Itu memang melampau. Melampau sangat. Jadi pergeseran, maknanya pergaduhan, perkelahian perkelahian dengan penasihat British membawa kepada perjanjian Kedah British pada 1 November 1923. Walaupun Kedah secara rasminya, kita lihat Kedah secara rasminya menjadi naungan British, naungan British secara rasmi. Namun Kedah berjaya mengekalkan identiti sebagai negeri Melayu. Melalui apa tahu? Penggunaan pertama sekali kalender hijrah. Itu satu. Di Kedah dia orang guna kalender hijrah tahu. Tahu kalender hijrah kan? Iaitu kalender yang ada apa? Yang ada bulan-bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Itu semua kalender hijrah. Kemudian cuti umum pada hari Jumaat. Itu yang diletak. Kemudian keutamaan melantik pegawai Melayu dalam pentadbiran dan penggunaan bahasa Melayu dalam hal pentadbiran dan perundangan. Pakai sampingan songkok tak cikgu waktu Jumaat? Pakailah. Pakai. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya? Kamu nak tahu tak cerita sebenarnya? Sebenarnya ini yang telah dibuat oleh siapa tahu? Oleh Tunku Mahmud. Tunku Mahmud ni, dia yang mencadangkan semua ni. Iaitu guna kalender hijrah, cuti umum pada hari Jumaat, keutamaan melantik pegawai Melayu dan juga guna bahasa Melayu. Kenapa? Sebab dia nak melawan WG Maxwell. Sebab WG Maxwell dia dia buat apa tahu? Dia yang mengarahkan kalau dalam pentadbiran kita akan guna kalender Masihi. Ini yang ini cikgu tulis ni, ini yang WG Maxwell pakai. Guna kalender Masihi, cuti pada hari Sabtu dan Ahad, iaitu cuti pada hari Ahad. Kemudian lantik pegawai barat dalam pentadbiran Melayu dan guna bahasa Inggeris dalam pentadbiran. Yang sebelah kanan ini semua bercanggah. Semua bercanggah. Itu yang Tunku Mahmud tak puas hati. Tunku Mahmud kata apa? No, kita jangan ikut apa yang WG Maxwell sarankan. Kita ikut buat sendiri. Ya, betul. Tulis surat dalam bahasa Jawi. Bukan dalam bahasa, dalam tulisan Jawi. Guna kalender hijrah, cuti umum pada hari Jumaat, keutamaan melantik pegawai Melayu dan guna bahasa Melayu. Untuk melawan cadangan WG Maxwell yang nak guna kalender Masihi, yang nak cuti hari Ahad, yang menggunakan pegawai barat dan juga menggunakan bahasa Inggeris dalam pentadbiran. So dia lawan. Nampak tak? Punya berani Tunku Mahmud ni. Ya, betul. Dia belajar Jawi lah. Memanglah. Belajar Jawi lah. Pegawai barat faham Jawi ke cikgu? Mau tak mau, dia orang kena belajar. Dan untuk pengetahuan kamu, Stanford Raffles yang membuka Singapura, dia pun belajar tulisan Jawi. Dia belajar tulisan Jawi tahu. Sebab itu dia boleh buat surat perjanjian dengan Temenggung Abdul Rahman. Baik. Siapa Tunku Mahmud ni cikgu? Tunku Mahmud ni adalah salah seorang pegawai ataupun pembesar
dalam Majlis Mesyuarat Negeri Kedah. Dia pembesar. Tunku Mahmud ni pembesar. Nampak tak? So inilah yang kalau kita lihat penentangan terhadap penasihat British yang berlaku di negeri-negeri Melayu Utara. Okay. So Ratu Victoria minat dengan nak belajar bahasa Urdu. Ya, betul? Okay. Itu Ratu Victoria. Betul, Abdul Rahman. Ratu Victoria minat dengan dan nak belajar bahasa Urdu. Tapi untuk pengetahuan kamu, Abdul Rahman, apa itu bahasa Urdu? Siapa tahu bahasa Urdu sebenarnya bahasa apa? Bahasa yang diperlukan oleh Islam. Okey, sebenarnya bahasa Urdu ni sebenarnya adalah bahasa Hindi. Hindustan tu Urdu lah tu. Ya, yang Hindustan Urdu. Okey, mujhe tumse pyar karti hai. Mujhe tumse pyar karti hai. Kan? Itu bahasa Urdu lah tu. Bahasa Urdu itu, okey, ya orang Pakistan. Tapi kalau di India dipanggil bahasa Hindi. Janam. Itulah dia. Kan? Sampai kat Malaysia, jahanam. Baik. So, kan? Okey, so itulah berkaitan dengan apa yang berlaku kepada kebijaksanaan raja-raja dan para pembesar. Cikgu rasa tak sempatlah nak teruskan lagi kan, kerana apa? Kerana okey, kadang-kadang cikgu rasa apa tahu, kesian kat korang sebab kadang-kadang hari ni kita hanya belajar 2 muka surat je ni. 2 atau 3 muka surat sahaja. Kan? 3 muka surat. Kan? Dah habis dah. Kan? Jadi cikgu minta maaf sangatlah sebab perlahan sangat. Tapi bukan perlahan tu kerana apa? Kerana nak menjelaskan sebenarnya. So kalau kamu tak faham juga, mohon maaf sangat-sangat. So otak dapat. Kita orang menjiwai. Okey ya ke? Alhamdulillah kan. Itu yang cikgu nak sebenarnya kan. So penting dapat ya. Itulah dia. Baik. Lebih baik ya ke? Okey. Dia stres juga kelas ni. Tak ada stres No. Okey. Wah. Cikgu sekolah saya, cikgu baca je. No, habis 1 hari. Oh, habis 1 hari. Kadang-kadang kita fikir kan, habis 1 hari entah ingat entah tidak kan. Itulah kan. Tapi ini kita tenang-tenang, kita jiwai ya. Kan. Faham ke mana entah. Okey. Baik. So, okey. So, apa yang kita belajar pada hari ini? Terima kasih banyak Alif. Okey, apa yang kita belajar? Apa yang raja buat? Raja telah menangani cabaran dengan cara apa? Melalui persidangan durbar, iaitu mesyuarat raja-raja, menuntut, mengkritik, mendesak, okey, supaya British kembalikan kuasa dan juga menuntut bahasa Melayu digunakan dalam sebagai bahasa rasmi. Dan kita lihat kemunculan sultan-sultan yang memang sebenarnya mereka mengkritik untuk apa? Untuk kebaikan rakyat. Dan kalau cikgu lah akan dipilih jadi sultan kan, memang cikgu ajak ke semua 55 orang ini, marilah bersama-sama untuk mengurus negara kita. Kan? Anda mau? Anda mau? Yeah. Yes. Yeah, jom. Baik, yes. Kemudian kita telah lihat tentang diplomasi 2 orang sultan. 2 orang sultan, Sultan Abu Bakar daripada Johor dan juga Sultan Zainal Abidin yang ketiga, iaitu daripada Terengganu. Sultan Abu Bakar memang hebat, buat hubungan baik dengan negeri-negeri Selat dan berkunjung ke England, jumpa Ratu Victoria, dapat pula title Maharaja. Maharaja. Kan? Tak mainlah Maharaja Lawak Mega. Tak main. Maharaja Johor dia. Itu terbaik. Kemudian Sultan Zainal Abidin tak puas hati, pergi ke Singapura, jumpa sendiri Gubernur, terus buat perjanjian baru. Tabik boh. Tabik boh. Syarul. Tabik Syarul. Syarul orang Terengganu kan. Tabik Syarul. Memang power lah kan. Kemudian bagaimana 2 negeri kita lihat sini, iaitu Perlis dengan Kedah, okey, tidak mahu menerima penasihat British. Namun mereka terpaksa menerima, dan seperti di Kedah ni hebat, iaitu Tunku Mahmud, di mana beliau sendiri telah menentang penasihat British itu dengan menyenaraikan dan juga
mengekalkan identiti negeri Melayu dengan cara dia sendiri dan tidak mengikut cara yang telah dibawa oleh W.G. Maxwell. Terbaik, bah. Terbaik, bah. Ini macam. Ya, kami nak jadi macam hero-hero macam anda semua, wahai Tunku Mahmud, Sultan Abu Bakar dan juga yang lain-lain. Ya, bangga jadi orang Kedah nah. Ya, bangga jadi orang Kedah. Hang pi mana, hang pi mana. Melampau dah. Okey, baik. Alright. So, cikgu buka kepada sebarang soalan untuk ditanyakan. Silakan kalau nak tanya apa-apa. Silakan untuk bertanya apa.